ringkasan kos awak. So you will take DBN 10063 Mathematical Computing. So kalau awak tengok dekat sini DBM 1, so 1 means semester 1. Okay, 006 means course code for mathematical computing, and 3 here is credit hours. Okay, so untuk mat ni awak ada 3 credit hour. Okay, so here is the duration. So you ada 14 minggu. Okay, 14 minggu. So kredit tadi macam saya kata kredit 3 jam. Okay, so untuk semester 1 program DDT. So walaupun you adalah track software ataupun network, so taking mathematical computing course is compulsory. Okay, so this is your course lecture. Okay, instead of me. So you have Teknologi Samsiah, Madam Janet, mine itself, Madam Erna, Madam Fatin, Mr. Hasrul and Mr. Dinil. Okay, so here is the synopsis about mathematical computing. So the course introduce student to numbering system. Means for topic 1 we have a numbering system. Okay, topic 2 we have a basic algebra. Okay, and then for topic 3 we have real and complex numbers. And then for topic 4 we have differentiation and integration. And the last topic is matrices and linear algebra. So untuk Mat 1 ni kita ada 5 topik yang kita akan belajar. Numbering system, basic algebra, real and complex number, differentiation and integration, and also matrices and linear algebra. Okay, clear? Okay, so untuk course learning outcome, so apa makna course learning outcome ialah end of this course, maksudnya habis semester nanti what did you get? Okay, apa yang awak akan dapat? Okay, so yang pertama ialah you are able to execute mathematical concept. Maksudnya you berjaya state what is the concept of area number system. Okay, area of number system, in the area of number system, complex number, matrices, algebra and differentiation and integration. Okay, so you boleh keluarkan apa konsep-konsep berkaitan dengan number system. Okay, what is number system? Apa the example of number system. Okay, so same goes to complex number, matrices, algebra and differentiation and integration. So untuk matrices ni you akan tahu yang matrices ni ada 2 by 2 matrices, and then ada 3 by 3 matrices, okay, and then ada 3 by 1 matrices. Okay, alright. Okay, untuk differentiation integration you tahu how to what you know the type of differentiation, okay, type of integration. Okay, alright. So the next part is you are able to show the mathematical solution. So untuk the second part ni you are able to solve. Okay, you boleh solvekan masalah berkaitan dengan mathematical. So based on the concept yang you dah faham. Okay, so maksudnya kalau you ada soalan matrices, so you dah tahu dah macam mana nak solve based on konsep. So kalau you ada addition of matrices, you kena tahu macam mana, apa syarat untuk you you perform addition of matrices. Okay, alright. Okay ke? So far, so good. Okay, alright. Okay, madam. Okay, so the third one is you are able to explain theoretical and solution. So explain here is you can explain to me how to solve that problem. Yang nombor 2 ni you boleh solve. Yang ketiga ni you boleh explain macam mana you solve kan based on the formula or based on the rule, okay, or based of the concept yang you faham dekat yang first CLO ni. Okay, so ni adalah CLO1, CL2 dan CLO3. Dan CLO3 ni selalunya bila we talking about explain, so it involving presentation. Okay, so maksudnya dekat end of the course nanti you ada presentation. Okay, so kalau awak tengok dekat sini dia
dengan PLO 1 dengan PLO 6. So PLO ni adalah Program Learning Outcome. So apa maksud Program Learning Outcome? Maksudnya awak ambil sekarang ni adalah Diploma in Digital Technology, right? Okay, so bila awak grad nanti you are able, okay, you are able to practice ICT skill. Okay, so maksudnya you boleh practice ICT skill untuk perform diagnostic dan documentary process in ICT related field. Maksudnya you ada kemahiran dalam ICT. So MAT ini adalah salah satu course yang membantu awak untuk mencapai PLO 1. Okay, alright. So sama juga PLO 6 ni you able to you have ability to use ICT in quantitative skill and support work and study. Maksudnya bila you buat presentation nanti you tahu macam mana nak guna ICT tools yang ada. Okay, alright. So PLO ni bukan untuk course math sahaja tapi untuk keseluruhan kursus-kursus yang you ambil nanti. Okay, alright. So kita tengok pula student learning time. So student learning time ni masa belajar awak. Okay, so kita ada dua part iaitu guided learning and independent learning. So guided learning ni dia adalah face to face. Okay, so walaupun sekarang ni kita buat secara online tapi kita considered as face to face. Okay, face to face ni maksudnya I guide you belajar. Okay, so kalau dah kata sebab kat sini pun ada e-learning lah. Okay, tapi sebab kita memang asalnya kita memang face to face lah. Okay, so kita ada lecture dan tutorial. So lecture dan tutor ni adalah mengikut jadual waktu awak tu lah. Okay, so total up ni untuk guided learning. So saya akan kita akan buat tutorial sama-sama. Saya akan sampaikan lecture lah, teori berkaitan dengan course kita. Okay, next kita ada independent learning. Independent learning ni maksudnya you non face to face. Okay, so ini berkaitan kepada mungkin saya bagi exercise dekat awak, so awak kena buat lah. Extra latihan. Okay. So dekat sini kita dah apa panggil apa? Kita dah put standard SLT untuk setiap chapter. So kalau chapter 1 ni you perlu apa panggil spend your time about 3.7 hours lah. Okay, untuk you belajar chapter 1. Dan seterusnya lah. And then kita ada continuous assessment. So continuous assessment ni 8 hours ni ialah berkaitan dengan awak kena buat awak punya assessment lah. Contoh macam quiz, end of chapter, test ataupun awak nak buat perbincangan berkaitan dengan presentation awak. So kalau ikutkan awak diperuntukkan 8 jam lah selama 14 minggu kita belajar tu. So ini adalah termasuk Sabtu Ahad lah. Okay, so kita ada final assessment. Ini adalah untuk awak preparation untuk final assessment. So total SLT dekat sini adalah 120. But the standard time untuk setiap course adalah 40 jam sahaja. So maksudnya 120 ni kalau saya bahagi 40 jam, so awak akan ada 3 jam. So that's why lah kita punya credit hour adalah 3 jam. Okay, so credit hour ni bergantung kepada SLT time awak ni. Lagi banyak SLT, lagi tinggi untuk awak punya credit hour. Faham tak? Okay, so kalau SLT awak 80 jam sahaja, maksudnya 80 jam, so bahagi dengan 20, so maksudnya awak punya credit hour hanyalah 2 jam sahaja. Okay, clear? Okay, good. So here is our week planning. So kita ada 14 minggu. Okay, so of course, so the whole week kita kena cover untuk 5 topik. So untuk week 1 and week 2 which is this week. So sepatutnya hari ni saya dah masuk topik 1 lah. Suku ataupun sebahagian sekurang-kurangnya, tapi saya baru habis meeting so saya tak sempat. Cuma hari ni saya nak explain about course aula. Saya nak you clear, you tahu apa yang you belajar matematik. Okay, sepanjang SEM ni. Okay, so kita ada 2 minggu untuk kita settle down on topic 1. Okay, numbering system. And then kita ada another 2 weeks untuk settle on basic algebra, topik tu.
Okey, so ni minggu pertama, so minggu depan adalah minggu kedua. Dan sepatutnya minggu kedua tu saya dah settlekan lah kan. Ah, dan ini hanyalah planning sahaja. Okay, so actual kita punya PDP is proses pengajaran dan pelajaran tu bergantung kepada dari masa ke semasa lah. Maksudnya kalau saya terpaksa bercuti, mungkin pensyarah pembantu akan masuk. Okay, tapi kalau kelas tu tak dapat, ni saya terpaksa buat gantian kelas lah. Dan bila kita buat gantian kelas tu mungkinlah akan ada gantian kelas yang lebih awal ataupun selepas saya bercuti ataupun urusan lah. Okay. So untuk chapter 2 minggu ketiga dan minggu keempat, and then untuk chapter 3 so minggu kelima, and then kita separuh daripada pembelajaran chapter 3 tu kita ada midterm break. Okay. So lepas midterm break tu kita sambung balik untuk minggu ke-6 iaitu kita ada real and complex number. Okay. And then kita ada minggu 7 hingga 10, so ada 4 minggu dekat sini. Okay, ada 4 minggu. So, kita ada differentiation and integration. So, kat sini 4 minggu. So, mungkin kita akan spend time 2 weeks for differentiation and 2 weeks and integration. Okay, so including presentation. So, presentation akan involve on chapter 4. Okay, alright. So, the last part is matrices and algebra. Okay, so for your information, for this sem, kita tak ada minggu ulang kaji. Sebab ini adalah semester yang macam kalau dulu kita guna semester Jun 2020, Disember 2020. Tapi untuk awak punya batch, kita guna semester, kita guna sesi 1. Okay, so sesi 1 2021-22 kita dah tak guna dah by month macam tu, by orang cakap apa, by cohort macam tu. Okay, kalau dulu cohort Disember kita guna cohort Jun. Okay, tengok bergantung kepada bila awak masuk. Kalau awak masuk bulan Jun, tu kira Jun lah. Tapi kalau awak masuk bulan Disember, kira Disember lah. Tapi kalau ikut, awak adalah sesi Jun. Tapi untuk kali ni kita dah tak guna dah by Jun, kita guna by batch sesi 1 2001-2022. Dan malangnya kita tak ada minggu ulang kaji. Okay, so untuk sesi awak ni tak ada minggu ulang kaji lah. Okay, so lepas final exam awak akan ada semester break. So waktu semester break ni lah akan keluar markah semua-semua, and then untuk awak persediaan untuk masuk semester yang kedua. Okay, alright. So ini adalah reference. Okay, nanti saya akan share kan. So reference ni you boleh carilah buku-buku ni dekat, kalau you ada di sini you bolehlah pergi ke library and then cari, boleh tanya pegawai in charge di library tu untuk dapatkan buku-buku yang berkaitan. Tapi walau bagaimanapun saya akan setiap kelas saya akan based on nota saya lah. Okay, so you boleh salin ataupun you boleh screenshot ke, okay. Depend lah pada you macam mana you belajar. Okay, so the next part is assessment. Okay, so assessment ni adalah penilaian berterusan. Okay, so penilaian akhir macam biasa, kita ada penilaian akhir, kita ada penilaian berterusan. Tapi penilaian berterusan kita akan ambil hanya 60% sahaja daripada keseluruhan. Okay, kita go for the first assessment which is quiz. Okay, so quiz kita akan ada 2 quiz. Okay, so kita will include chapter 1 for quiz 1 and chapter 4 for quiz 2. Okay, so chapter 4 dekat sini selalunya melibatkan integration lah. Chapter 4 differentiation chapter 4 ni. Okay, chapter 1 ni numbering system lah. Okay, so markah penuh untuk quiz 10, tapi setiap satu tu kita hanya ambil 5% sahaja. Okay, so setiap satu 5%, so darab dengan 2, so total 10% lah daripada 60% ni. Okay, so end of chapter, so kalau tengok sini week, so week kat sini adalah week 2, week 9. Okay, sebagai contoh tadi, chapter 1 kita ada week 1 and week 2, right? So, kita expected untuk settlekan topik on numbering system on week 2. Jadi habis sahaja topik, so saya akan bagi quiz. Okay, so quiz selalunya mungkin lewat atau pada masa. Tak ada quiz yang awal daripada pembelajaran awak. So maksudnya kalau awak belum habis topik tu, saya tak adalah nak buat quiz tiba-tiba.
Okay, so quiz mungkin pada masa ataupun sedikit lewat lah. Okay, alright. Untuk chapter 4 kalau awak tengok dekat sini pada minggu ke-9. Okay, so minggu ke-9 lah. So selalunya ni semua habis selepas habis chapter tersebut. Okay, alright. So kalau awak tengok dekat sini, minggu ke-9 chapter 4 adalah differentiation and integration. Sebab minggu 7 dan minggu 8 kita akan belajar differentiation. So dah habis. So saya akan buat pada minggu ke-9 on topic differentiation sahaja. Okay, seperti yang saya mention sebelum ni lah. Okay, so kita tengok end of chapter. So end of chapter kita ada C1, C2, C3 and C4, C5. Means this is a chapter. Okay, so end of chapter hanya melibatkan chapter 1, 2, 3 dan 5 sahaja. So sama juga end of chapter saya akan bagi after habis finish you punya topik. Okay, so saya akan bagi untuk awak solve kan. Buatlah macam dia lebih kepada latihan lah. And then you kena submit lah. Okay, so markah penuh setiap end of chapter ni selalunya per 30. Tapi kita hanya ambil 6.25% sahaja daripada setiap chapter. So kalau setiap chapter ni 6.25%, so kalau ada 4, so total untuk end of chapter adalah 25%. So selalunya saya memang galakkan student saya untuk sekolah untuk end of chapter ni. Okay, alright. So the next part is test. So kita ada chapter 2 dan chapter 3. So maksudnya mungkin dalam minggu ke-7 lepas kita dah settle down on basic algebra and real and complex number. Okay, so kita ada satu test. Markah penuh test 50 tapi kita akan ambil 15% daripada 50 markah tu. And then saya nak maklumkan yang kita ada buat satu usaha untuk buat mock test. Mock test tu adalah latihan ujian awal. Jadi itu adalah untuk for your early preparation lah untuk ambil test. Okay, sekurang-kurangnya you dah ready for mock test. And then you tak ada lah macam buat tu test tu barulah you nak study last minute. Okay, and then markah tu kadang-kadang kalau kita tengok test tu teruk daripada mock test, kemungkinan besar kita akan ambil markah daripada mock test tu. Okay, alright. So the last part is presentation. So presentation akan cover chapter 4. So that's why lah dekat end of chapter tu awak tak ada chapter 4. Okay. Alright. So presentation we cover on chapter 4. So this is a group presentation. Okay. So 2 person per group. Okay. So nanti saya akan I will give you a question, 2 question per group and you need to solve and you need to present. Okay, so dekat situ I will evaluate you based on rubric. Okay, so nanti I will give you how the copy of rubric. So you boleh tengok lah macam mana rubric tu akan menilai presentation awak untuk your preparation lah untuk dapatkan markah yang lebih baik. Okay, so total up adalah 60%. Okay, tapi keseluruhan daripada 60% ni bila kita kira awak kena dapatkan 40%. Okay, maksudnya awak kena dapatkan 140% untuk awak lulus subjek mat. Okay, so saya tak pasti PA awak dah brief ke awak, tapi untuk awak punya program awak kena lulus PB dan PA sekurang-kurangnya 40% dan ke atas. Okay, so bawah daripada 40% katalah PB awak dapat 40%, bukan 40/60 40%, iaitu saya akan kira lah awak dapat 40 ke 100 ke tak. Maksudnya awak tak, kalau per 60 ni awak tak boleh dapat bawah daripada 30. Separuh, tak boleh dapat separuh ataupun 25 ke bawah. So kalau awak dapat kurang daripada tu, so awak tak layak menduduki peperiksaan akhir lah. Begitulah maksudnya unit exam akan keluarkan yang awak punya penilaian akan dimansuhkan lah sebab awak dah gagal dah untuk PB. Macam itulah. Tapi nanti akan dimaklumkan dari masa ke semasa lah. Awak pun boleh tanya PA awak macam mana pengiraan untuk 40% lulus
dua-dua PB dan PA tu nanti. Okay, so jangan lupa tanya awak punya PA. Okay, tapi apa yang saya nak maklumkan, awak kena dapat 40 per 100 untuk PB dan PA baru consider awak lulus. Nanti jangan kata awak dapat grade B tapi gagal. Okay, sebabnya kemungkinan PB awak tinggi dapat 56 tapi awak punya final exam awak dapat kurang daripada 40. So kita consider gagal. Okay. Alright. So ini adalah course policy statement. So kita ada lagi beberapa minit, 4 minit. Okay, so pertama sekali is about attendance. So you are expected to attend all classroom session. Okay, so maksudnya kat sini apa? So you kena attend class. Okay, so 4 jam you tak datang kelas I. So katalah hari ni 2 jam. Okay, tomorrow 2 jam you tak datang. Katakanlah dah 4 jam kan total up. So saya akan keluarkan first warning letter. Okay, amaran yang pertama. Okay, kemudian 4 jam seterusnya dia adalah kumulatif bukan berturut-turutan. Bila dah berturut tentu lagilah cepat keluar kan. Maksudnya katalah minggu ni hari ni hari apa? Rabu tak datang. Minggu depan Rabu pun tak datang. Dah 4 jam so saya akan keluarkan. Okey, surat amaran seminggu daripada tarikh awak tak datang tu. Jadi kalau awak ada kekangan tak boleh datang apa, tolong berhubung dengan saya ataupun kalau awak ada MC, katalah awak nak pergi vaksin, okey, so tolong maklumkan kepada saya dan sertakan bukti kepada PA awak. Boleh Clear Okey, dan kalau awak ada masalah internet juga, so nasihat saya cuba sebaik mungkin untuk attend kelas sebab you are in a semester 1. Okay, so please mungkin awak boleh bincang dengan PA awak apa yang dia boleh bantu untuk awak. Okay, so tolong berbincang dengan awak punya PA jika you have any problem. Okay, so PA tu adalah ibu bapa kedua awak kat sini. Okay, boleh So dia akan guide awak, dia akan bantu sedaya upaya dia lah kalau you ready to share your problem. Okay, alright. So jangan simpan sorang-sorang. Okay, bagi tahu apa masalah awak dekat PA awak. And then do all the assigned work. So tolong buat semua kerja yang saya bagi. Okay, termasuklah self study and reading. So jangan masuk kelas kosong tak tahu apa-apa. So senang je, zaman sekarang ni awak nak study benda tu, awak buka je Google, awak buka YouTube, awak tarik je number system. At least awak tahu sikit pasal apa yang awak nak belajar. Awak tak perlu pun nak duduk sampai 5-6 jam. 10 minit pun cukup. Awak cari YouTube yang 10 minit je cerita pasal numbering system. Sambil makan pun boleh dengar, sambil mandi pun boleh. So maksudnya you kena ada semangat nak belajar lah. Okay. Alright, so class preparation ni termasuklah macam saya cakap tadi, kena participate in the discussion, answer question. So kalau saya tanya soalan tu, tolonglah respon. Saya tak naklah saya bercakap dengan cermin je. Saya tak tahu ada lagi ke tak ada ke. And then bila masuk kelas saya ni, kalau kelas habis satu suku, 145 awak masih ada lagi dalam room. Tak bergerak-gerak lagi. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Satu suku kelas saya dah habis. 145 awak seorang-seorang duduk dalam room. Orang lain dah left dah. Apa maksud dia? Tidur. Maksudnya awak tidur ke, tak ada dekat depan kelas ke, saya tak tahu. Okay, alright. So please tolong alert. Nak dekat habis-habis kelas tu, nak berlakon pun waktu habis kelas tu adalah kat depan kat depan PC tu. Okay, sebab yang ruginya awak bukan saya. Awak dah habiskan data awak, dah habiskan masa awak tapi awak dapat input nothing. Okay, so tolong tolong kasihankan diri awak. Okay, sebab kalau awak tak masuk pun saya tetap kena mengajar. Okay, Miss Class Assessment Presentation and Meeting. So macam saya cakap tadi, Miss Class tolong inform PA awak dapat MC ke, nak pergi vaksin ke, ada emergency case ke, so tolong inform.
jangan senyap-senyap, tak tahu kita pula nak tanya awak kenapa tak masuk kelas. Okay, so kalau awak tertidur sekalipun tolong inform. Okay, tolong inform. Okay, kurangkan dah masuk politeknik ni, kurangkan main Mobile Legend ke apa ke, Clash of Clan ke. Okay, kurangkan, banyakkan masa belajar. Okay, so assessment, assignment submission. So lebih daripada 5 hari daripada tarikh akhir, saya akan bagi 0 markah. Okay, saya selalunya konsep saya, katalah saya bagi minggu ni, katalah hari ni saya bagi, so saya nak semua dah ada, next kelas minggu depan tu semua dah hantar. Boleh So katalah saya bagi hari Rabu, so Rabu depan tu semua dah clear dah. Tak perlu saya nak remind. Maksud saya bagi seminggu masa untuk awak siapkan assignment. Dan selepas seminggu saya bagi, selepas 5 hari tak ada, saya bagi 0, senang. Okay, kalau awak tak inform apa-apa tu, saya ambil keputusan yang you are not interested to submit your assignment. Okay, jangan cakap ni apa, Madam Mena ajar tak faham ke. So saya a very open person, you tak faham you boleh direct PM me, okay, bagi tahu. Okay, I'm free to repeat. Okay, alright. Yang penting you ni lah terbuka untuk belajar. Okay, and then the last part is plagiarism. So saya faham ini adalah isu global, plagiarism ni. Okay, saya bukanlah menggalakkan. Saya happy kalau awak semua dapat assignment full mark. Tapi make sure awak faham apa yang awak copy ke. So awak kena, kalau awak copy from your friend pun at least you need to learn something. Okay, so jangan you copy je. Kalau katalah kawan awak tu tulis makan tertinggal N, awak pun tertinggal N juga. Sebiji awak copy. Okay, alright, so tolong copy sambil belajar. Okay, saya tak nak lah kalau kawan awak salah dekat satu tempat tu, awak pun salah juga dekat situ. Tu maksudnya awak copy bulat-bulat. And then saya, yalah, kita yang maki ni kita bolehlah detect kan, benda yang sama kan. Dia ibarat macam kau baca salinan, assignment, okay, yang di fotokopi. Okay, so tak naklah sikap macam tu. Kalau awak nak tiru, tiru secara berhemah. Okay, tiru tanpa meninggalkan jejak. Okay, please Okay, so sebab sebenarnya kalau you buat plagiarism, tak kisahlah assignment ke apa, so saya boleh dakwa awak ada atas tindakan tata tertib. Tapi kita tak naklah bawa sampai macam tu sekali kan. So kesimpulannya, tolong belajar dengan lebih berhemah lah kalau awak nak buat perkara-perkara yang macam tu. Okay, yang memberi kepentingan kepada awak. Okay, so far dah satu suku, saya memang tak sempat masuk pun untuk mengajar. So far ada soalan nak tanya? Tak ada. Okay, so kalau tak ada soalan saya nak ambil attendance. Rina Grace ada? Ada puan. Okay, Kavina Shini? Ada puan. Nazrul Fahmi? Nazrul ada? Tak ada. Kalau ada awak boleh chat kalau mic awak rosak awak boleh chat Nazrul. Dia cakap line dia slow. Okay, Nazrul awak boleh chat chat dekat situ. Su Hasan. Ada puan. Okay, Nur Ain. Nur Ain ada. Okay, Firyal Humaira, sorry. Ya, ada puan. Edward. Ada puan. Sailesh ke? Macam mana nak sebut ni? Ya, betul je. Okay. Amanina. Ada puan. Ahmad Akmal. Yes, madam. Hairul Adib. Britney. Ada puan. Haziq. Ada puan. Lim. Ada puan. Tehnarasan. Ada puan. Okay, ada tak Nazrul ada yang tadi? Okay, ada tak yang saya tak sebut nama? Ada tak yang saya tak sebut nama? Okay. So kelas saya adalah 15 orang. Okay. So moga awak, saya doakan semoga semua orang akan berjaya dengan lulus cemerlang untuk subjek ni. Okay. Sehingga yalah menamatkan pengajian awak lah. Okay. Dan saya berharap agar tak
tak ada tau. Tiada mana-mana pelajar yang ada masalah ataupun bermasalah. Okay, ada masalah dengan bermasalah beza Ada masalah tu unexpected. Bermasalah ni based kepada attitude. Okay, so saya harap semua akan beri kerjasama yang terbaik lah. So kalau tak ada apa, saya minta maaf lagi sekali sebab lewat untuk kelas hari ni. So saya akan cover untuk next class untuk kita untuk pembelajaran kita untuk topik 1. So kalau tak ada apa-apa, so sampai hari ni sahaja untuk kelas kita. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Thank you, madam. Okay, baik. Puan. Thank you, madam. Bye-bye. Assalamualaikum.